InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi tuan-tuan, dalam 10 minit lagi untuk kita mulakan sembang santai kita malam ini. Harap tuan-tuan boleh share, boleh viralkan, boleh subscribe. Saya bersiaran di portal baru, portal Politik Kini, portal Politik Kini. Jadi tuan-tuan boleh like portal ini, portal Politik Kini, untuk kita sama-sama dapat maklumat dan kita bertukar-tukar pandangan. Portal Politik Kini, kita akan bersiaran dalam masa 9 minit lagi. Dalam masa 9 minit lagi. InsyaAllah tuan-tuan boleh share, boleh follow, boleh like portal ini. Saya bersiaran di portal baru, itu portal Politik Kini, portal Politik Kini. Portal Politik Kini, kita akan siaran dalam beberapa minit lagi. Beberapa minit lagi kita akan bersiaran, insyaAllah. InsyaAllah kita akan bersiaran dalam beberapa minit lagi. Jadi tuan-tuan boleh share, boleh follow, boleh like. Kita bersiaran di portal baru, iaitu portal Politik Kini. Kita bertukar-tukar pandangan, bertukar-tukar maklumat. Dan tuan-tuan boleh respon ke ruangan komen untuk kita bertukar-tukar pandangan kita, insyaAllah. Kita juga bersiaran di TikTok, live TikTok. Bagi tuan-tuan yang ada kelapangan untuk buka TikTok, boleh buka TikTok lah, buka TikTok. Kita bersiaran di portal Politik Kini. Jadi tuan-tuan boleh like, follow dan juga subscribe portal Politik Kini, untuk sama-sama kita berbincang, dan tuan-tuan boleh respon ke portal tersebut. Tuan-tuan boleh respon ke portal Politik Kini dan juga Facebook Sophie Wahab lah, untuk tuan-tuan mendapatkan maklumat ataupun bertukar-tukar pandangan tentang isu yang kita bawakan ini. Tentu boleh respon. Tukar pandangan tentang bawakan ini. Tuan-tuan boleh respon, komen, tekan komen di ruangan komen, dan juga respon di boleh respon kepada saya untuk saya jawab jika sekiranya ada pandangan-pandangan daripada tuan-tuan. InsyaAllah kita tidak akan menapis soalan-soalan
juga apa juga yang tuan-tuan tanyakan ya, insya-Allah. Tuan-tuan juga boleh kepada yang ada nombor telefon juga boleh WhatsApp boleh respon WhatsApp dan sebagainya. Jadi kita memilih tajuk malam ni ya, sembang santai kita, PH mesti bersaling kulit. Ha. 5 minit lagi. Mohon like, follow portal Politik Kini dan juga Facebook page portal Politik Kini dan juga Facebook Sophie Wahab InsyaAllah kita tukar-tukar pandangan tuan-tuan. Kita hanya untuk mencari mungkin pandangan kita mungkin boleh diterima oleh para pemimpin atasan, kerana kita memerlukan suatu pembangkang yang kuat di dalam negara kita ni kan. InsyaAllah share dulu insyaAllah. Ada beberapa, cuba tengok. InsyaAllah tuan-tuan boleh share, boleh follow. Follow, boleh share, insyaAllah. InsyaAllah kita akan bersiaran dalam beberapa minit lagi. This is OutSystems, the most complete full-stack application development platform for professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salam sejahtera, selamat malam tuan-tuan yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Bertemu lagi kita pada malam ini dalam rancangan sembang santai yang kita udarakan setiap malam. Dan pada malam ini saya bersiaran di portal Politik Kini, portal Politik Kini, dan saya mengharapkan tuan-tuan boleh like, follow, subscribe dan viralkan portal Politik Kini ini, portal baru yang kita wujudkan untuk kita sama-sama mencari, memberi cadangan jalan penyelesaian kepada politik tanah air kita, yang kita tahu bahawa rakyat sangat memerlukan suatu gerakan politik yang dapat membantu rakyat, yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Namun tuan-tuan, sebelum kita meneruskan program kita pada malam ini, saya mengingatkan diri saya supaya sentiasa
ingat kepada pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang antara lain bermaksud ataupun mempunyai mafhumnya, di mana Rasulullah menghendaki dan menganjurkan kita supaya kita menjadi manusia yang bermanfaat. Kita ini, kalau kita sebagai seorang manusia, kita memang manusia, kita mesti bermanfaat kepada orang lain. Jadilah ataupun carilah cara bagaimana untuk kita memberi manfaat kepada orang lain, bukan membawa musibah ataupun membawa kesusahan kepada orang lain. Kerana itu kita fikirkan apa yang kita boleh lakukan untuk kita menjadi manusia yang berguna kepada keluarga, kepada komuniti, kepada negara kita. Itu yang penting, tuan-tuan, sebab kita tahu bahawa insya-Allah manusia yang berguna atau bermanfaat kepada orang lain itu sudah tentu akan disukai oleh orang lain, dan sudah tentu kita akan mendapat pahala dan ganjaran yang besar daripada Allah. Sebab itu Rasulullah menganjurkan kita supaya kita menjadi manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Jadi tuan-tuan, kita fikirkan, kalau kita menjadi ahli politik, jadilah ahli politik yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi itu antara lain salah satu hadis Rasulullah yang menganjurkan kita menjadi manusia yang bermanfaat. Lebih-lebih lagi kalau kita menjadi pemimpin, kalau kita menjadi ahli politik, kita diberikan amanah, maka kita mesti memberikan manfaat kepada orang lain, bukan kita hanya fikir tembolok kita, atau kita hanya memikirkan untuk mengenyangkan diri kita, keluarga kita. Itu yang penting. Jangan kita fikir nak membesarkan empire kita, nak membesarkan bisnes kita, nak jadikan kroni-kroni kita kaya raya. Itu perkara yang sangat penting yang mesti ditanam di dalam ahli politik dan juga kepada pemimpin-pemimpin kita. Tuan-tuan, pada malam ini saya ingin membawakan satu tajuk ataupun suatu maudhu' yang saya fikir berkisar kepada keadaan semasa, terutamanya kepada Pakatan Harapan, kerana saya masih ingin membicarakan ataupun masih ingin memberikan cadangan-cadangan kepada Pakatan Harapan terutamanya, kerana kita sayangkan Pakatan Harapan, dan apabila Pakatan Harapan menunjukkan prestasi yang amat yang merudum ataupun amat teruk dalam 3-4 pilihan raya negeri, maka sudah tentulah kita berasa susah hati dan juga kita berasa gundah gulana. Lebih-lebih lagi kita tahu bahawa kita sebenarnya memerlukan Pakatan Harapan untuk menyelamatkan negara kita. Kerana itu kita mesti memastikan Pakatan Harapan ini kekal relevan, Pakatan Harapan ini boleh diberikan kredit ataupun menjadi tempat bergantung rakyat di dalam negara kita ini. Kita tidak mahu Pakatan Harapan ini sekadar menjadi pembangkang sampai bila-bila, dan kita ada idealisme, kita kata kita ingin menjadikan negara kita negara yang bersih, negara yang berintegriti, yang bermaruah, tetapi kita tidak dapat realisasikan kerana kelemahan kita, akhirnya kita tidak diterima oleh rakyat dan ditolak oleh rakyat. Kerana itu tidak ada jalan lain kecuali kita mencari jalan penyelesaian dan juga kita mencari cara dan metod untuk memastikan kita kembali diterima sebagaimana pernah kita catat sejarah pada PRU ke-14 yang lalu kita menang di pilihan raya umum ke-14 tahun 2018 yang lalu. Namun tuan-tuan, kita agak lega juga apabila pimpinan Pakatan Harapan menyatakan mereka ingin mengadakan retreat ataupun pemukiman untuk membincangkan tentang kelemahan ataupun kekalahan Pakatan Harapan di negeri Johor, PRN negeri Johor. Tetapi saya berasa gusar dan juga berasa sedih apabila beberapa kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan-pimpinan utama Pakatan Harapan hari ini ataupun mungkin semalam, yang mengatakan bahawa gabungan kemah besar yang hendak dicipta ataupun yang nak digagaskan oleh Pakatan Harapan ini tidak mengambil kira ataupun tidak nak bergabung atau berkawan dengan Perikatan Nasional. Jadi maksudnya mereka, antaranya kenyataan yang dikeluarkan oleh Lim Guan Eng, kenyataan yang dikeluarkan oleh kalau tak silap saya Fong Kui Lim
pengurusi DAP, kenyataan yang dikeluarkan oleh Salahuddin Ayub Timbalan Presiden Amanah sendiri, yang saya rasa awal-awal lagi menyatakan bahawa Perikatan Nasional tidak termasuk dalam kemah besar yang ingin dibuka ataupun yang ingin dipasang oleh Pakatan Harapan. Bagi saya ini suatu kenyataan yang merugikan, kerana kita tahu bahawa kalau kita hanya nak berkawan dengan pejuang, nak berkawan dengan muda, saya ingin lontarkan soalan kepada tuan-tuan, kepada pimpinan. Adakah pejuang itu dapat menarik undi rakyat, terutamanya orang Melayu? Itu persoalan yang mesti dijawab. Dan juga adakah pejuang muda itu mampu menarik undi orang Melayu? Kita dah ada jawapannya di PRN Johor. Dan kita tidak nafi di Sabah memang warisan mempunyai kekuatan, dan warisan memang mesti kita ajak bersama di dalam kemah besar. Tinggal lagi kalau awal-awal kita menolak Perikatan Nasional, maksudnya kita masih lagi belum berubah. Kita masih lagi ego, kita masih lagi tidak mau berpijak di bumi nyata. Tidak mau menerima kenyataan bahawa sebenarnya Pakatan Harapan tidak mampu untuk menarik undi Melayu berbanding dengan Perikatan Nasional. Di Melaka, PRN Melaka, di PRN Johor, kedua-duanya telah terbukti bahawa sememangnya Pakatan Harapan tidak dapat membawa ataupun tidak dapat undi orang Melayu, disebabkan kita pun tidak tahu apa alasannya. Mungkin momokkan bahawa Pakatan Harapan ini adalah parti yang anti Melayu, anti Islam dan sebagainya, masih termakan di kalangan pengundi Melayu, maka kita tidak dapat undi orang Melayu. Jadi kita mesti berusaha, untuk memastikan undi orang Melayu itu kita dapat. Sekurang-kurangnya kita mesti dapatkan undi Melayu sebanyak 30% untuk memastikan kita menang dalam pilihan raya umum ke-15 yang akan datang ini. Kalau kita dapat di bawah 30 adalah agak sukar. Ada kursi-kursi yang memang sukar untuk dimenangi. Sebab itu kursi-kursi yang Melayu 70 ke atas, 70% ke atas, kita mesti mendapat undi Melayu 30% sekurang-kurangnya. Kalau kita tidak berjaya untuk mendapat 30%, jangan mimpi untuk kita menjadi kerajaan, jangan mimpi untuk kita menang. Sebab itu kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin seperti Lim Guan Eng, Salahuddin Ayub, Fong Kui Lun, itu saya rasa adalah suatu kenyataan yang cukup membimbangkan. Kita bercakap soal kemah besar, tetapi kita tidak mahu menerima hakikat bahawa kita perlu mengajak semua pembangkang. Ada yang mengatakan bahawa PN itu bukan pembangkang. Kalau bukan pembangkang, mengapa mereka begitu bermati-matian untuk menentang UMNO Barisan Nasional? Jadi kita mesti berbaik dengan orang yang menentang Barisan Nasional. Ini saya rasa tuan-tuan dah jemu dengar apa yang saya cakap ini. Tetapi seolah-olah pemimpin kita masih lagi tidak mahu menerima hakikat, dan mereka seolah-olah merasakan mereka kuat, tak perlu nak bergabung dengan Perikatan Nasional, cukup dengan pejuang. Macam mana nak bergabung dengan pejuang? Pejuang dapat 200 undi, 300 undi di Johor. Itu yang saya pelik. Adakah pemimpin kita tak tahu matematik, tak tahu kira kan? Pejuang hanya dapat 200 dan hilang semua deposit. Kalau pejuang tu dapat undi kedua terbanyak ke, ketiga terbanyak ke, okeylah juga kita fikirkan pejuang. Yang ni kita nak fikir pejuang, fikirkan apa lagi, putra dan sebagainya. Muda tidak mampu untuk menarik undi orang Melayu. Dan nak kata tarik undi orang muda pun, kita pun menjadi question mark. Oleh itu, kita jangan awal-awal tutup pintu. Dan saya bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh yang dibuat oleh Faiz Fadil, ahli Dewan Undangan Negeri Pematang Pasir, anak Ustaz Fadil, nyatakan bahawa kita mesti memikirkan untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional, kata dia. Sebab itu kenyataan yang dikeluar. Sebab saya yakin bahawa dia berpijak di bumi nyata. Yang lain tu mungkin rasa kita Pakatan Harapan kuat, rasa ego, rasa tak tahulah apa yang dipikirkan, akhirnya masih lagi merasakan bahawa kita ni kuat,
tidak perlu nak bergabung ataupun tak perlu kepada undi orang Melayu. Sebab itu tuan-tuan, saya menggunakan tajuk bersalin kulit kerana kita ni kena salin kulit kita. Kita kata kita berjiwa besar. Kita kata kita nak kemah besar. Tetapi kita masih tidak mahu menerima hakikat bahawa kita memerlukan parti Melayu yang mampu untuk menarik undi orang Melayu. Amanah PKR jelas. Kita bukan nak condemn parti kita, tetapi ini hakikatnya. Kita bukan nak mencerca parti kita, bukan nak condemn parti kita, tetapi kita mesti terima hakikat. Kita mesti jangan ada sindrom penafian. Kerana 2 pilihan raya terakhir, pilihan negeri terakhir ni memang kita gagal untuk mendapat undi orang Melayu. Di kawasan-kawasan Melayu yang majoriti, memang kita berada di kedudukan nombor 3. Kalau di Melaka, kita berada di kedudukan nombor 3 di Serkam. Kita nombor 3 di Asahan. Kita nombor 3 di Pantai Kundo. Mana lagi? Banyak don-don yang kawasan Melayu lebih 70%. Ini kita berada nombor 3 di Tanjung Bidara, di Tabuh Naning. Kita berada di kedudukan nombor 3. Di Lendu, kita berada di kedudukan ketiga. Jadi mengapa kita masih lagi nak menafikan? Jadi saya tak ada apa-apa kepentingan, tetapi saya nak melihat supaya kita buka minda, kita dapat fikirkan bahawa kita terpaksa memikirkan jalan yang terbaik. Kemah besar itu memang kita setuju, tetapi jangan kita sempitkan kemah besar menjadi kemah kecil. Kalau kita rasa tak boleh bincang dengan Perikatan Nasional, maksudnya kemah kita dah jadi kemah kecil. Kalau kita tak nak bincang dengan Perikatan Nasional, kita nak bincang dengan parti-parti kecil. Sedangkan ada parti besar. Kita tak boleh nafi PAS adalah parti yang berpengaruh, bersatu. Dia ada pengaruh di kalangan orang Melayu. PAS pun ada pengaruh di kalangan orang Melayu. Alangkah baiknya kalau kita berjaya mengajak 2 parti orang Melayu ini, iaitu parti Bersatu dan parti PAS ini, untuk duduk berbincang. Bincang dulu, jangan terus tutup pintu. Kalau tutup pintu macam kenyataan pimpinan kita hari ini atau semalam tu, memang habislah kita. Kita bincang dulu, kita tengok dulu, kita tengok angka, kita tengok keputusan pilihan raya, kita analisa, dan analisa yang kita buat tu dah jelas. Orang kata very obvious, di mana kita memang tidak berjaya menarik undi orang Melayu. Dan isu utama kekalahan kita ialah kita tak dapat undi orang Melayu. Kalau tuan-tuan di Kemelah, di Dun Kemelah, Dr. Sulaiman bertanding menentang calon MIC, kita boleh kalah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab banyak undi yang diterima oleh calon MIC itu diundi oleh orang Melayu. Jadi macam mana kita kata kita boleh? Contoh saya bagi di Asahan. Di Asahan Dun Asahan, Datuk Seri Idris Harun bertanding menentang calon UMNO BN Fairul Nizam yang menang pada pilihan raya, dan menentang calon India daripada Perikatan Nasional. Bagaimana calon India daripada Perikatan Nasional itu dapat undi lebih banyak daripada Datuk Seri Idris Harun, tuan-tuan? Dia dapat nombor 2, Idris Harun nombor 3. Itu yang, ialah saya baru berbincang dengan salah seorang yang bekerja kuat di Azhan itu. Dia kata dia pun pelik macam mana pengundi-pengundi Melayu boleh mengundi calon Perikatan Nasional yang bukan Melayu berbanding dengan bekas ketua menteri daripada Pakatan Harapan, daripada PKR. Idris Harun duduk dapat nombor 3. Jadi bagaimana kita masih menafikan, kita masih lagi nak menafikan data-data, nak menafikan dapatan-dapatan yang ada pada kita sekarang ini. Okey, tuan-tuan. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan supaya memikirkan perkara ini, dan pimpinan-pimpinan kita supaya fikir perkara ini, supaya akhirnya nanti kita kita berjiwa besar, kita tidak ego, kita sentiasa memikirkan tentang apa yang kita nak buat untuk memastikan
survival parti kita Pakatan Harapan dalam PRU ke-15 nanti. Jadi kita sudah tahu, kita buat analisa dan kita kata kalau dalam ilmu ISO ni kita ada root cause analysis. Analisa penyebab ke suatu masalah, root cause analysis. Root cause analysis yang kita buat ialah kekalahan kita disebabkan oleh pengundi Melayu tidak mengundi kita. Di kebanyakan kerusi, pengundi Melayu tidak mengundi kita. Kalau di Melaka, saya boleh kata tak ada satu kerusi pun kita dapat lebih daripada 30%. Mungkin kerusi YB Adli mungkin dapat 20% lebih. Tapi kerusi-kerusi lain, saya jangkaan termasuk saya menganalisa kerusi yang saya bertanding lah, tak dapat lebih daripada 20%. Bawah 20% kita dapat. Dan kebanyakannya saya yakin, sebab itu kita duduk di nombor 3 dalam kursi-kursi yang Melayu ini, kita tak dapat lebih daripada 20%. Kita dapat undi lebih sikit daripada pengundi-pengundi bukan Melayu. Jadi, root cause kekalahan kita inilah undi Melayu. Jadi, kita dah tahu punca sebenar kekalahan kita, maka kita kena tackle root cause itu. Kita mesti mencari jalan untuk memastikan orang Melayu bersama dengan kita. Orang Melayu kembali menyokong kita. Jadi antaranya saya ialah 2-3 sembang santai ni duk cerita pasal kita mesti buka kemah besar dan buka seluas-luasnya kepada semua parti-parti yang ada, dan kita mesti fikir parti yang paling ataupun kita mesti fikir cara bagaimana untuk kita mendapatkan undi orang Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mungkin malam ini tidak panjang, tetapi apa yang saya nak pergi kepada apa yang kita nak bincang ataupun saya nak sembangkan pada malam ini, iaitu tentang bersalin kulit. Mengapa saya kata kita bersalin kulit? Tuan-tuan, kita pimpinan-pimpinan, kita orang bawah ni tak ada masalah. Tetapi pimpinan-pimpinan di peringkat atas yang sentiasa buat kenyataan akhbar, yang sentiasa buat press statement, yang sentiasa menulis di Facebook, buat video dan sebagainya, yang kenyataan-kenyataan mereka itu akan diambil oleh surat khabar, akan diambil oleh media, sama ada media cetak dan media elektronik. Maka mereka mesti berhati-hati dalam memberikan kenyataan. Kerana kenyataan seorang pemimpin besar itu sudah tentu akan dijadikan, mereka akan rakyat akan melihat bahawa kenyataan itu adalah mewakili parti. Sebab itu kita dah banyak kali dalam amanah dalam PAS dulu pun kita beritahu bahawa kenyataan akhbar ini mesti dibuat secara berhati-hati, terutama dalam isu-isu yang melibatkan sensitiviti. Kita ni orang dah tahu, dah labelkan kita ni anti Melayu, anti Islam. Tetapi akhirnya tiba-tiba kita dah buat lagi kenyataan-kenyataan yang menambahkan lagi takutnya orang Melayu kepada kita. Menambahkan lagi bukti bahawa kita ni seolah-olah memang anti-Islam. Disebabkan oleh tingkah laku, disebabkan oleh kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin yang seolah-olah mengiyakan tuduhan dan momokkan daripada UMNO Barisan Nasional. UMNO memang suka kepada kenyataan-kenyataan tersebut. Sebab itu, kita kena bersalin kulit. Kita kena berhati-hati. Contoh isu-isu yang melibatkan agama contohnya. Isu-isu yang melibatkan murtad. Isu-isu yang melibatkan kaum. Kalau boleh, kita jangan buat kenyataan-kenyataan sembrono. Kenyataan yang berkaitan dengan isu-isu sensitif ini mesti dibuat oleh pimpinan tertinggi dan jangan dibuat oleh pimpinan-pimpinan bawahan yang tidak mempunyai otoriti untuk melakukan atau buat kenyataan. Saya ambil contoh bagaimana isu anak Puan Loh 3 orang yang diperlis tu. Ada pimpinan-pimpinan Pakatan Harapan di peringkat negeri contohnya buat kenyataan dan ada yang seolah-olah menjadi juara kepada isu itu, dan akhirnya benda itu dimanipulasi oleh musuh. Dahlah dekat dengan pilihan raya negeri Johor. Kan? Sepatutnya kita ni dah matang. Pakatan Harapan bermula daripada Pakatan Rakyat. Sudah 2008. Bermula daripada Barisan Alternatif. Daripada tahun 1999. Sudah 22 tahun
kita bersama dalam Barisan Alternatif, dalam Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, kita tahu bahawa antara orang takut pada kita, terutamanya orang Melayu, orang bukan Melayu memang tak takut pada kita, mereka menyokong kita. Isunya orang Melayu yang tak takut kepada kita, orang Melayu yang merasakan Pakatan Harapan ini anti Melayu. Janganlah kita mengguna atau membuat kenyataan-kenyataan yang menyebabkan orang semakin lari daripada kita. Isu yang melibatkan contohnya keluarga Loh dengan anak dia 3 orang. Kita sepatutnya berhati-hati dalam membuat kenyataan. Hanya pimpinan tertinggi yang boleh buat kenyataan. Kerana kenyataan itu boleh dimanipulasi, kenyataan itu boleh diputar belitkan oleh musuh. Begitu juga dengan isu-isu yang melibatkan orang Melayu, kedaulatan Melayu, isu-isu yang melibatkan raja-raja Melayu dan sebagainya. Kita mesti berhati-hati kerana kita bukan parti yang anti Melayu, kita bukan parti yang anti Islam, kita bukan parti yang hanya memberi membela satu-satu agama atau satu-satu kaum. Kita adalah parti yang membela semua kaum, parti yang sentiasa sensitif kepada apa-apa juga isu di dalam negara kita ini. Sebab itu saya kata selepas ini tak kisahlah daripada PKR ke, daripada DAP ke, daripada Amanah ke, kita mesti berdisiplin. Kita mesti berdisiplin. Adalah 2-3 orang pimpinan kita di peringkat negeri ke, di peringkat nasional ke, yang begitu orang kata eager ataupun begitu bersemangat dalam isu-isu sensitif ini. Memanglah kita nak memperjuangkan hak mereka, tetapi kita ni orang politik. Kita ni parti politik dan kita mengaku bahawa kita memperjuangkan agama, semua agama kita memperjuangkan semua rakyat. Kita tidak mahu ada rakyat yang dianaktirikan dan sebagainya. Jadi kalau kita buat kenyataan yang mudah dimanipulasi, mudah dikelirukan oleh media dan musuh, maka akhirnya kita akan rugi. Sebab itu tuan-tuan, isu ini mesti ditangani oleh pimpinan Pakatan Harapan. Kita mesti bersaling kulit, ahli-ahli, termasuk juga pimpinan, orang-orang bawahan macam saya ni tak ada masalah. Kenyataan kita pun tidak akan diambil oleh media, tetapi kenyataan walaupun tulis dalam Facebook pun, contohnya kalau dia tu timbalan ketua menteri, dia tu ketua menteri, dia tu adun, dia tu isu-isu yang panas ini, media sentiasa teropong. Dia akan sentiasa teropong mana kenyataan-kenyataan yang boleh disensasikan. Dan juga musuh sentiasa teropong Facebook kita dan sebagainya. Mana yang boleh disensasikan dan akhirnya mereka mendapat mileage dan mereka mendapat keuntungan daripada kenyataan-kenyataan tersebut. Begitu juga kita lihat sekarang ini. Sebenarnya bagi saya, tadi saya sentuh tadi kenyataan-kenyataan itu mungkin datangnya daripada DAP, pimpinan DAP, dan mungkin ada juga daripada pimpinan PKR yang berkaitan dengan isu murtad, isu Puan Loh dan sebagainya kan. Jadi kita kena hati-hati. Saya tidak menyatakan bahawa kita tidak boleh buat kenyataan, tidak boleh membela, tetapi kenyataan kita itu mestilah dalam ruang lingkup yang membina dan ianya tidak boleh dimanipulasi oleh musuh. Kan? Dan kita kena bersabar, kena bersabar. Kita selesaikan secara mengikut undang-undang dan tidak perlu kita fanatik. Tidak perlu kita menunjukkan kita ni dituduh sebagai pelampau contohnya kan. Itu isunya sekarang ini. Sebab itu saya yakin kita perlu perbaiki perkara ini kerana ianya sudah tentu merugikan kita lebih-lebih lagi. Isu ini dimainkan sampai bila-bila. Kalau kita ada video bercakap benda yang merapu dan sebagainya, video itu akan dimain sampai bila-bila. Kadang-kadang video yang 5 tahun lepas dimainkan hari ini, orang tak tahu itu 5 tahun lepas. Orang tak tahu itu ketika UMNO BN perintah, bukan PH perintah. Oleh kerana kita tidak cermat. Begitu juga ada lagi beberapa isu yang selalu kita dengar. Antaranya orang menuduh Amanah ini baruah DAP dan sebagainya. Amanah ini baruah DAP dan sebagainya. Jadi bagi Amanah saya fikir kita kena fikirkan, apa yang kita boleh lakukan
untuk kita menunjukkan bahawa kita ni sebenarnya tak ada kaitan pun. Bukan DAP pun yang tubuhkan kita. Bukan DAP pun yang bagi duit fund kita. Tetapi itulah isu yang dimainkan oleh PAS. Yang dimainkan oleh PAS. Itu sebab dalam isu ni tuan-tuan, bayangkan kalau kita dapat berbincang dengan PAS. Mungkin PAS tak nak, tetapi sekurang-kurangnya kita berbincang. Bayangkan kalau PAS tidak menghentam kita. Kata kita ni baru di AP dan sebagainya, sudah miles ataupun kita dapat selesai. Sebab itu bila kita kurangkan musuh, maka kita akan halakan senjata kita itu, senapang kita itu hanya kepada UMNO. Sebab itu satu kesilapan besar kalau kita tidak langsung menutup pintu terus, menutup terus pintu kita untuk berbincang dengan Perikatan Nasional, kita tutup pintu terus. Jadi satu kesilapan besar bagi kita. Sebab itu bagi saya tetap mencadangkan supaya kita terus ataupun kita cari jalan supaya kita dapat bersama berbincang dengan PAS, dengan bersatu. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kalau tuan-tuan ada komen, ada apa juga cadangan dan sebagainya, boleh kemukakan. Dan malam ini nampaknya tidak banyak komen yang kita terima, tetapi kalau ada komen boleh tuan-tuan komen dan bagi cadangan. Okey, jadi malam ini saya hanya fokuskan kepada kita pimpinan amanah PKR dan DAP mesti fikirkan, kita mesti memastikan parti kita, pimpinan kita tidak memberikan kenyataan-kenyataan yang merugikan parti. Dan kenyataan-kenyataan kita semua tahu, saya yakin semua pimpinan tahu apa isu-isu sensitif yang boleh dimanipulasi. Saya yakin pimpinan-pimpinan besar kita tidak membuat kenyataan-kenyataan yang merapu ni. Tetapi yang kita lihat ialah pimpinan-pimpinan di peringkat negeri. Saya bagi contoh, Dr. Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, Ramasamy, kan, bergaduh dengan Dr. Asri. Apa untungnya? Akhirnya yang Asri hentam kita, hentam Pakatan Harapan. Asri kata dia dulu sokong Pakatan Harapan. Sekarang ini dia dah tak sokong Pakatan Harapan. Betul ke tak kita tak tahu. Dan dia hentam kita lagi. Dan dia bancuh lagi, dia kata kita ni macam-macam lah dia kata. Sebabnya pimpinan kita bergaduh dengan orang yang tak sepatutnya kita bergaduh. Sepatutnya perkara itu kita boleh selesaikan. Kita kata kita ni berjiwa besar. Kita kata kita ni parti yang sentiasa terbuka. Boleh bincang. Kita ada undang-undang, kita ada saluran tertentu. Tetapi kita jadikan media untuk kita menyalahkan pihak-pihak tertentu. Dan kadang-kadang kita bergaduh pula dengan bukan orang politik pun. Jadi kalau kita bergaduh dengan bukan orang politik, bermakna kita melakukan kesilapan yang besar. Kita bergaduh dengan seorang mufti, memanglah kita tak setuju dengan dia, tetapi bila kita bergaduh dengan dia, habislah kita, kan. Mungkin di pihak orang bukan Islam, bukan Melayu, tak ada masalah. Tetapi kita ni tidak mendapat undi orang Melayu, kita tambah lagi kesengsaraan, kita tambah lagi minyak yang menyebabkan orang Melayu makin benci pada kita. Itu semua yang dah lama dah yang kita nak tegur, tetapi kita lihat perkara ini tidak berubah daripada dulu sampai sekarang. Itu sebab tuan-tuan, saya rasalah kita mengharapkan dalam pemukiman ini, okey, saya nak ulang balik, saya rasa saya akan bersiaran tidak lebih daripada 50 minit atau sejam pada hari ini. Kita sudah pun 40 minit. Saya nak ulang balik pemukiman ini yang bakal diadakan oleh Pakatan Harapan ini bincang. Okey, kita kalah ada 4 kali PRN. Kita bincang, pemimpin-pemimpin mesti bincang tentang yang pertama. Okey, pemimpin mesti ambil tanggungjawab. Pemimpin mesti ambil tanggungjawab. Okey, saya dah beritahu bahawa pemimpin-pemimpin ini kalau boleh berhenti. Itu perkara yang pertama dalam pemukiman. Orang yang gagal dalam sesuatu perang, dalam 3-4 perang, dia kena ambil tanggungjawab. Okey? Kerana kita tahu bahawa seolah-olah rakyat memang dah tolak kita. Perkara yang kedua, kita mesti tahu, kita sudah tahu bahawa kita gagal mendapat undi orang Melayu. Okey?
kita gagal mendapat undi orang Melayu dan kita semakin terhakis sokongan orang bukan Melayu, orang Cina, sehingga 4 kerusi di Melaka kalah, 4 kerusi di Johor kalah, kerusi di AP. Okey. Kita juga tahu bahawa rakyat semakin hari semakin muak dan juga semakin tidak berminat dengan politik. Disebabkan mereka sudah hilang harapan. Okey, hilang harapan. Nak undi BN memang macam ni. Nak undi Pakatan Harapan bercakaran sama sendiri. Nak undi PN pun mereka tak yakin. Mereka memang tak suka BN, mereka memang tak suka PN. Tetapi mereka muak juga dengan Pakatan Harapan. Akhirnya mereka tak nak balik mengundi. Jadi 3-4 isu ini perlu difikirkan oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dalam pemukiman ini. Cari jalan bagaimana nak tarik undi Melayu, bagaimana nak pastikan undi bukan Melayu, itu kita kekalkan. Dan yang akhir sekali, apa yang saya bincang pada malam ini, iaitu kita mesti berhati-hati dengan kenyataan-kenyataan. Kalau ada kenyataan yang terlanjur, kita mesti mohon maaf. Kita mesti mohon maaf daripada rakyat. Kenyataan-kenyataan yang menyentuh sensitiviti orang Melayu, orang Islam dan sebagainya, kita mesti minta maaf. Kerana tidak ada gunanya kita membuat kenyataan seolah-olah kita menjadi juara kepada sesuatu isu. Kita hanya dapat tarik beberapa orang, tetapi kita disebabkan kenyataan kita rugi, kita kalah dalam pilihan raya. Dan kita pun memang bukan anti Melayu, anti Islam. Tapi orang melihat kita sebegitu kerana kenyataan-kenyataan daripada pimpinan-pimpinan kita. Jadi tuan-tuan, saya mengharapkan, dan satu lagi sebelum saya akhir, tanda-tanda PRU ke-15 semakin hampir. Tanda-tanda PRU ke-15 semakin hampir apabila Ismail Sabri dengan muka yang moyok, tuan-tuan, Ismail Sabri dengan muka yang moyok pada petang ini buat kenyataan bahawa KWSP boleh, pencarum boleh keluarkan 10,000. Sedangkan sebelum ini Menteri Kewangan pertahankan tak boleh keluar. Tetapi hari ini tak semena-mena. Perdana Menteri Ismail Sabri dengan muka yang moyok membuat kenyataan bahawa KWSP pencarum boleh keluarkan sebanyak RM10,000. Ini suatu perkara, kita tahu bahawa kita ni orang politik, saya yakin pimpinan lagi sensitif. Setiap langkah yang diambil oleh musuh kita sudah tentu akan ada muslihatnya. Sudah tentu akan ada strategi politiknya. Dan saya yakin bahawa langkah ini sebenarnya antara lain hendak memujuk rakyat. Berapa ramai mereka yang susah pencarum KWSP ini akan mengenang jasa Ismail Sabri, mengenang jasa UMNO. Sebab sebelum ini UMNO, Ketua Pemuda UMNO Najib begitu berapi-api, begitu menjadi juara kepada isu KWSP ini. Akhirnya berjaya. Dan ini orang melihat, rakyat melihat bahawa Najib dan UMNO yang menjadi pejuang kepada rakyat. Dan kita mesti lihat ini, iaitu pilihan raya umum semakin hampir. Kalau MOU akan tamat pada bulan Julai, tuan-tuan, kita sudah berada di pertengahan bulan Mac. Kita hanya ada dalam 3 bulan lebih saja lagi, tuan-tuan, untuk bulan Julai. Itu pun kalau tunggu bulan Julai. Kalau dibuat gila, dia bubarkan lepas raya, kan? Kita puasa bulan 4. Bulan 5 dah raya. Dia bubarkan bulan 5, hujung bulan 5, awal bulan 6, kita nak buat apa? Itu sebab bagi saya, kita jangan buang masa. Dan petanda pilihan raya umum ini semakin hampir ini ialah apabila KWSP ini dibenarkan keluar 10,000. Dan kita hanya ada 3 bulan lebih saja lagi sebelum selepas Julai. Jadi kita duk fikir nak berkawan dengan siapa, kemah besar lah, kemah kecil, duk fikir bahawa kita ni tak boleh nak berkawan dengan Perikatan Nasional, tak boleh berkawan dengan Bersatu dan sebagainya. Kita nak berkawan dengan pejuang, penyokong, hilang deposit semua sekali. Berapa kali saya nak kita duk fikir yang tu, parti muda, parti putra. Tuan-tuan, jangan duk fikir, jangan kita kata kita berjiwa besar, kita kata kemah besar, tetapi sebenarnya kita mengecilkan kemah kita. Sebagai akhirnya, tuan-tuan, mari sama-sama kita sedarkan rakyat. Sebenarnya
okey, rakyat yang menyokong UMNO itu, okey, hanyalah 40% bagaimana yang kita dah beritahu. 60% lagi bukan menyokong UMNO, bukan fanatik UMNO. Jadi peluang dan juga ruang begitu besar yang begitu cerah untuk kita kembali kembali menjadi kerajaan ataupun menang PRU15. Tinggal lagi bola di kaki kita. Kail di tangan kita, umpan di tangan kita. Maka kalau kita tidak menggunakan peluang yang ada ini, dengan kita masih lagi ego dan juga masih lagi merasakan kita kuat, masih lagi rasa kita ini masih perasan kita ni hebat, okey, kita merasakan bahawa mood pelan raya rakyat akan balik mengundi. Jadi kita sebenarnya apabila kita merancang, kita kena fikir the worsen case. Kes yang paling, orang kata, kes yang paling teruk, yang paling kritikal. Kita jangan fikir bahawa kita dapat bawa balik pengundi. Maksudnya kita dapat mood PRU 15 nanti 80% pengundi akan balik. Kita jangan fikir yang tu. Memang kita usaha ke arah mengembalikan mood rakyat untuk keluar mengundi. Tetapi kita kena fikir apa yang telah kita lalui di PRN Sabah, di PRN Sarawak, PRN Melaka dan Johor terutamanya, iaitu hanya kurang daripada 60% pengundi yang balik. Tetapi walaupun katakan kurang daripada 60 pengundi yang balik, kita tetap mempunyai peluang kalau undi pembangkang itu tidak pecah. Jadi kita consider the worst case scenario, iaitu satu jalan saja walaupun pengundi tidak balik, tetapi kita tidak pengundi tak balik, hanya keluar 60%, 55%, tetapi kita masih ada peluang jika sekiranya undi pembangkang tidak pecah. Undi UMNO kita dah beritahu banyak kali mereka tidak akan dapat lebih daripada 40% pengundi tegar. Jadi sekarang ini peluang kita ialah 60%, dan ini dibuktikan apabila kita campur kedua-dua undi gabungan pembangkang, ataupun Salahuddin kata bukan pembangkang, tak apalah dia kata bukan pembangkang pun, kita campurkan undi PN dengan undi PH, maka kita dapat lebih daripada 50%. 53.91 di Johor, 62% di Melaka. Jadi kita tidak perlu susah hati kerana kita dapat menarik pengundi Melayu dengan adanya kawan-kawan kita yang memang orang Melayu suka pada dia kan. Jadi tuan-tuan, saya berhenti di sini. Saya nak ajak tuan-tuan, terutamanya saya nak minta pimpinan kita di pimpinan kita di atasan, pimpinan Pakatan Harapan, supaya mereka berfikir banyak kali bahawa kita ini memang memerlukan undi orang Melayu. Kita jangan hanya bergantung kepada undi bukan Melayu, sedangkan undi bukan Melayu semakin hari semakin menipis daripada kita. Jadi kita harap konsep kemah besar ini dia direalisasikan dengan betul, dengan sebenar-benarnya, iaitu kita cuba untuk berbincang dulu. Jangan kita tutup pintu terus dengan rakan-rakan kita. Pengkhianatan itu kita kata, saya nak sentuh. Pengkhianat itu sebenarnya kita, orang Pakatan Harapan yang kata. Rakyat terbanyak di kampung sana, dia tak kata Muhyiddin itu pengkhianat. Dia tak kata Muhyiddin pengkhianat sebab dia kata Muhyiddin itu orang yang banyak tolong dia. Berapa ratus bilion bagi. Itu yang dia nampak. Dia tak nampak pengkhianat. Pengkhianat tu kita, penyokong tegar kita berapa kerat. Yang mengundi kita berapa kerat. Penyokong kita undi kita tahu. Tapi rakyat terbanyak, orang Melayu yang atas pagar, yang tolak daripada 40% UMNO itu, mereka melihat, mereka tak kata Muhyiddin pengkhianat. Yang kata pengkhianat kita. Jadi kita duk kata pengkhianat, mereka lagilah tak undi kita. Mereka undi abah kau. Jadi tuan-tuan, 50 minit saya bersama dengan tuan-tuan. InsyaAllah malam besok kita akan bincang isu-isu yang lain. InsyaAllah yang penting ialah kita mesti kuatkan parti kita. Kita mesti pastikan kita dapat merealisasikan kemah besar. Dan kita mesti kuatkan jentera parti kita. Kerana saya nak beri ingatan bahawa pilihan raya umum akan berlangsung dalam 3-4 bulan ini. 3-4 bulan ini
saya jangkakan pilihan raya umum akan berlaku dan kita tunggu PAU ini. Kita akan lihat bahawa PAU ini akan mungkin akan menyerlahkan lagi bila pilihan raya umum itu akan berlaku. Dan kita kena ingat, kalau tak silap saya, PAU ini akan panggil PAS. PAU ini akan jemput PAS bersama. Kalau PAS pergi, kita kena ingat, pimpinan PAS selalu menyebut mufakat nasional masih belum mati. Kita mesti subuhkan mufakat nasional, pada masa yang sama perkuatkan Perikatan Nasional. Kalau kita terlepas PAS dan kita terlepas bersatu, maka kita akan berada di takuk yang sama. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, jumpa lagi. Bye-bye.